Yang kelima, hubungan kita dengan malaikat juga dapat dilihat daripada sudut golongan malaikat di kalangan mereka ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Dalilnya surah Qaf ayat ke-17 dan 18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Wa anil yamin wa anil shimal. Setiap daripada kita ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan kita. Malaikat yang berada kat sebelah kanan, tugasnya adalah untuk mencatat amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Sama ada yang berbentuk perkataan ataupun yang berbentuk perbuatan dengan kita gunakan tangan kita, kaki kita, ataupun anggota-anggota badan yang lain. Dia catat. Macam mana dia catat? Wallahu ta'ala alam. Kan? Ini isu ghaibiyat. Matters of the unseen. Kita beriman. Kan? Kerana ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara-perkara gaib. Sebagaimana disebutkan dalam 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Malaikat yang sebelah kiri ditugaskan pula untuk mencatat amalan-amalan keburukan yang kita lakukan. Jadi setiap kali kita lakukan kebaikan, amalan kita dicatat. Seolah-olah macam report book kita lah. Macam guru kan, guru dia bila mengajar anak murid dalam kelas. Dia ada dia punya markah dia. Sambungan ayat tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Kita cakap benda, perkataan-perkataan semua catat. Sekarang ni saya tengah cakap ni pun dicatat. Dan kata para ulama tafsir kita, catatan ini bukan perkataan yang panjang-panjang sahaja yang dicatat. Even the short words. Perkataan-perkataan yang singkat pun dicatat. Kata sebagian ulama silam kita, kita cakap saya makan, saya minum, itu pun dicatat. Sebagaimana perbuatan-perbuatan yang besar, ucapan-ucapan yang panjang dicatat oleh malaikat, ucapan-ucapan yang pendek pun dicatat. Sebab itu seorang insan, seorang Muslim kena berhati-hati dengan perkataannya. Kadang-kadang saya lihat pada zaman ini, di zaman social media ni, kadang-kadang berselindung di sebalik freedom of speech, freedom of expression. Kadang-kadang sebagian di kalangan masyarakat tak jaga komen-komen mereka. Main hembus je. Tak kisah perkataan tersebut boleh menggores hati orang ataupun tidak. Cakap je. Sekarang dah tak boleh cakap dah, sekarang type. Type komen. Sebagai seorang Muslim, kita kena berhati-hati dengan perkataan yang kita ungkapkan. Kerana setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat. Mana dalilnya Ustaz? Surah Qaf, ayat 17-18. Especially yang 18 ni. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menerima dan menulisnya. Ayat ini dijadikan sebagai sandaran oleh para ulama untuk mengatakan setiap perkataan kita, perbuatan kita walaupun kecil,
akan dicatat. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah ingatkan kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahawa seorang insan dia ucapkan satu perkataan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan perkataan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka. Jadi lidah ni kita kena jaga. Jari jemari bila kita berikan komen pun kena jaga. Islam tak larang kita daripada berikan komen, Islam tak pernah larang kita daripada utarakan pandangan. Tapi biarlah bila kita utarakan pandangan, utarakanlah dengan penuh beradab. Pilihlah kata-kata yang indah. Pilihlah perkataan-perkataan yang baik. Itu yang diajarkan oleh ulama kita zaman berzaman. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya teringat saya tulis tesis dulu dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan biasanya kalau saya tulis tesis ni, dia go by chapter lah. Kalau tesis saya ada 5 chapter, selepas selesai tulis chapter yang pertama, saya kena submit tulisan saya kepada penyelia saya, supervisor saya. Dia akan semak dan dia akan beri komen, dan dia akan kembalikan chapter pertama tu pada saya untuk saya edit. Dah selesai chapter yang pertama, buat pula chapter yang kedua. Serahkan pada penyelia, dia semak, kemudian dia berikan komen dia, kemudian saya edit berdasarkan komen yang diberikan. Dan saya teringat lagi salah satu pesanan penyelia saya, supervisor saya, bila saya dah tulis tesis, saya berikan kepadanya untuk semak. Bila saya dapat semula bahagian yang telah disemak tu, saya baca, dia letakkan komen, dia kata, Rizhan, kalau antum ingin berbeza pandangan, maka pilihlah perkataan-perkataan yang lebih indah, yang lebih baik. Jangan gunakan perkataan yang terlalu harsh. Jadi saya lihat para ulama ni, bila kita nak beza pandangan pun, mereka ajarkan kepada kita adab. The choice of words yang kita gunakan. Pemilihan kata-kata. Kalau ada dua perkataan, kan, satu yang membawa makna yang lebih kurang sama, kan, satu lebih lembut sikit, yang satu ni adalah kalau orang dengar barangkali boleh terguris hatinya, maka pilihlah yang lembut sikit ni. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang adab dalam kita menyuarakan pandangan. Setiap perkataan yang kita lafazkan dicatat oleh malaikat. Kadang-kadang saya lihat kat social media ni, dekat Facebook ke apa kan, sebagian orang ni suka menyindir. Dia kalau beza pandangan, dia suka sindir orang. Suka rendah-rendahkan orang. Suka berikan label-label yang tak baik kepada orang lain. Ini bukan adab seorang Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam Quran, janganlah ada satu kaum daripada kalangan lelaki merendahkan kaum yang lain, kumpulan yang lain. Barangkali kumpulan yang direndah-rendahkan itu adalah lebih baik. Janganlah ada satu kumpulan daripada kalangan wanita yang merendah-rendahkan kumpulan wanita yang lain. Barangkali kumpulan yang direndahkan itu adalah lebih baik daripada yang merendahkan. Jadi Islam ni adalah agama yang komprehensif. Hatta daripada sudut perkataan pun, adab berkata-kata pun diberikan penekanan dalam Islam. Islam bukan hanya ajar kita tentang mendirikan salat, tentang wuduk, tentang puasa, zakat, haji, umrah, nikah, kahwin dan seumpamanya. Itu semua Islam ajar. Dalam masa yang sama juga, adab berkata-kata pun diberikan penekanan dalam Al-Quran, diberikan penekanan dalam hadis Rasul SAW. Kita tak nak jadi orang yang bankrupt di hari akhirat kelak.
Dekat dunia ini kita tak tapis perkataan kita, main ikut sedap hati je. Ungkapkan perkataan-perkataan yang mengguriskan hati orang, tak kisah. Tapi di hari akhirat kelak takut-takut kita bankrupt. Takut-takut orang ambil pahala kita. Disebabkan perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan kasar ataupun yang mengguriskan hati orang yang telah kita ucapkan. Jadi surah Qaf ayat 18 merupakan dalil ataupun sandaran yang digunakan oleh para ulama untuk menegaskan bahawa setiap ucapan kita walaupun pendek dicatat oleh malaikat. Saya terbaca ada sebagian ulama silam ni, hatta dia nak, kalau dia sakit, kadang-kadang macam ada mengeluh kan. Ada suara yang dilakukan, yang suara yang kita keluarkan as a form of kita menunjuk kita mengeluh. Sampai dia nak mengeluh pun dia fikir 2 kali. Kenapa fikir 2 kali? Kerana kita mengeluh pun perkataan tersebut akan dicatat.